Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar subscriber semua? Jadi kembali lagi dalam podcast kita Masuk Sekejap. Jadi insya-Allah pada hari ini kita akan membincangkan satu polemik yang sangat menggegarkan tanah air kita baru-baru ini. Apakah ia? Ianya bertajuk Kes Nick Alin mencabar enakmen syariah Kelantan, memusnahkan atau merosakkan tempat ibadat. Jadi kita bawakan khas panel-panel yang cukup arif pada hari ini untuk membahaskan topik kita dengan cukup komprehensif. Jadi tak kenal maka tak cinta. Jadi kita perkenalkan yang pertama. Saudara, mohon perkenalkan diri. Okey, saya Nik Ahmad Syafiq Hilmi bin Saibun. Asal saya Kelantan. Okay, saya Muhammad Adam bin Rozani, asal Kelantan. Saya panel Muhammad Syarafuddin Akmal Muhammad Syafadi, mesra dipanggil Bidin, daripada Selangor lah. Dan saya moderator anda, saudara Muhammad Zarif Hazim bin Cik Usmadi, asal daripada Terengganu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, setelah berkenalan, marilah sama-sama kita menelusuri serta meneliti kes yang baru-baru ini sangat viral di negara kita. Jadi untuk makluman semua, izinkanlah saya untuk bercerita serba sedikit berkaitan dengan kes yang berlaku ini. Bermula daripada 21 Ogos 2019, saudara Iki Putra didakwa atas jenayah syariah iaitu jenayah liwat di Selangor. Kemudian perkara ini berterusan pada 25 Februari 2021 apabila masyarakat pula Mahkamah Persekutuan kita meluluskan. Untuk apa meluluskannya? Meluluskan cabaran undang-undang yang dibuat oleh Iki Putra, yang mana beliau telah mencabar Seksyen 28 Enakmen Jenayah Syariah Selangor 1995 dan sekaligus benda ini mengetepikanlah kuasa undang-undang syariah di negeri Selangor. Jadi perkara ini seakan-akan domino efek. Apabila seorang dah mampu buat, maka ada pula yang akan mengikutnya. Jadi itulah yang berlaku pada 25 Mei 2022 apabila Nick Alin Zurina binti Nick Abdul Rashid memfailkan notis usul mencabar enakmen kanun jenayah syariah 1 Kelantan 2019 untuk membatalkan 20 peruntukan kesalahan dalam enakmen tersebut. Namun hari ini kita akan membincangkan hanya satu saja, iaitu memusnahkan atau meruntuhkan rumah ibadat. Dan pada akhir sekali 30 September 2022, notis usul cabaran Nick Alin terhadap enakmen tersebut telah dibenarkan oleh masyarakat persekutuan. Mahkamah Persekutuan. Jadi dia suka. Haram tu. Teruskan. Jadi soalan yang pertama kepada saudara Syafiq kita. Jadi kita sebagai seorang Muslim ini sememangnya terikat dan diatur kehidupannya oleh satu syariat, iaitu syariat Islam. Jadi sebagai seorang Muslim, apakah pandangan syariat terhadap masalah ini sebenarnya? Boleh berikan penjelasan? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Untuk masalah berkaitan dengan isu memusnahkan ataupun mencemarkan rumah ibadat, terdapat beberapa pandangan lah. Terutamanya daripada jumhur ulama mengatakan bahawa Islam ini adalah satu agama yang bertolak ansur kepada umatnya, dan mestilah ada sifat belas kasihan dan sebagainya agar kehidupan kita sentiasa aman damai, kan? Walaupun kita hidup bercampur antara Muslim dan non-Muslim. Benar. Okey, antara pandangan jumhur ulama dalam membahaskan hal ini adalah kita sebagai umat Islam tidak berhak untuk mencemarkan ataupun merobohkan rumah ibadat orang bukan Islam, sama ada gereja mereka bagi Kristian ataupun rumah ibadat orang Yahudi, terutamanya di Israel lah. Ini berdasarkan kepada dalil Al-Quran yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Yang bermaksud Allah tidak melarang langsung kamu untuk berlaku baik dan berbuat adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi kamu kerana agama kamu tidak kerana agama kamu dan tidak mengusir kamu dari negeri kamu. Dengan dua poin di sini, iaitu asalkan orang kafir tersebut tidak memerangi kita kerana agama kita dan tidak mengusir kita daripada kediaman kita ataupun negeri kita, maka kita perlu berbuat baik kepada mereka. Kecuali jika salah satu antara keduanya ataupun kedua-duanya telah pun dilanggar oleh mereka, maka kita berhak untuk bergaduh dengan mereka, kan? Okey. Maka atas dalil inilah jumhur ulama memutuskan untuk
kita sebagai umat Islam tidak berhak untuk merobohkan rumah ibadat mereka. Dan ada juga pendapat yang mengatakan yang kita Islam boleh merobohkan ataupun mencemarkan rumah ibadat dengan atas alasan mereka bersandar kepada dalil inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang ada di sisi Allah ni hanyalah Islam. Maka mereka berpendapat dengan dalil ni bukti kukuhlah untuk mereka ni merobohkan semua rumah ibadat selain pada masjid yang ada. Kan? Okey, jadinya sebagai kita masyarakat awam, kita perlu berpegang dengan jumhur ulama lah yang mengatakan bahawa kita biarkan mereka terus hidup aman-aman dengan gaya hidup mereka, kerana Islam tidak melarang kita untuk kebebasan beragama, la ikraha fid din, tiada paksaan dalam agama. Dan dalam surah Al-Kafirun juga, lakum dinukum waliyadin, kamu dengan agama kamu, aku dengan agama aku. Maknanya mereka berhak dengan agama mereka, kita berhak dengan agama kita. Macam itulah. Boleh saya menjelaskan sikit ni? Boleh. Berdasarkan section ni, iaitu mencemarkan dan mencemarkan dan merobohkan rumah ibadat. Jadi kalau yang boleh saya tambah lagi, saya tertarik dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, janganlah kamu ni menghina Tuhan agama lain, kerana mereka ni akan menghina Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya kita ni sebagai orang Islam ataupun umat Islam perlu menghormati agama lain supaya agama Islam ataupun Allah Subhanahu Wa Taala tidak terhina. Jadinya selarilah dengan pandangan ulama tersebut. Kita jangan serang mereka agar mereka tidak serang kita. Betul lah. Kan? Okey, betul. Jadi kesimpulannya kepada perbahasan saudara Syafiq dan Adam tadi adalah Islam mengajarkan keharmonian. Betul. Selagi mana orang-orang kafir ataupun non-muslim ni bersikap dengan zimmi, iaitu kafir zimmi, jadi selagi itulah mereka tidak akan diganggu oleh kita, dan kita tidak dibenarkan sama sekali untuk ganggu mereka. Tetapi apabila mereka telah bertukar kepada harbiyah, iaitu kafir harbi, maka kita berhak untuk memerangi mereka. Begitulah. Betul. Mantap sekali. Terbaik perbahasan daripada saudara Syafiq. Jadi kita teruskan pula. Setelah kita mendengar perbahasan yang cukup mantap tadi, kita nak dengar lebih lagi daripada saudara Adam pula. Jadi saudara Adam, boleh terangkan tidak, apakah sebenarnya enakmen jenayah Kelantan yang dicabar oleh Ni Elin ini sebenarnya? Kita semua nak tahu secara jelas dan mendalam berkaitan dengan perkara tersebut. Dipersilakan. Okey, bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi enakmen Kelantan ini sebenarnya sudah digubah dan diluluskan pada 2021. Lebih kurang 2021. Jadinya enakmen ini diluluskan berdasarkan beberapa bahagian. Kalau boleh saya bacalah. Boleh. Bahagian terdapat 9 bahagian dalam enakmen ini. Tetapi antaranya yang mengandungi enakmen jenayah syariah, iaitu bahagian 2, iaitu kesalahan takzir berhubungan dengan penjagaan agama. Yang kedua, bahagian 3, kesalahan takzir berhubungan dengan penjagaan diri dan maruah. Bahagian keempat, iaitu kesalahan takzir berhubungan dengan penjagaan akal dan konsumsi. Dan bahagian 5, iaitu kesalahan takzir berhubung dengan penjagaan harta. Bahagian 6, kesalahan takzir berhubungan dengan penjagaan keturunan. Bahagian 7, persubahatan dan percubaan. Jadinya kalau kita tengok bahagian 2 sampai bahagian 6 ini membabitkan dengan maqasid syariah, iaitu penjagaan agama, penjagaan akal dan lain-lain lah, iaitu maqasid syariah. Jadinya memusnahkan atau mencemarkan tempat beribadat ini iaitu termasuk daripada bahagian 2, iaitu penjagaan agama. Okey. Jadinya enakmen yang telah termaktub di dalam section yang telah termaktub dalam enakmen tersebut, maka dia berada di bahagian 2, iaitu penjagaan agama. Penjagaan agama. Jadinya setiap yang section yang telah diputuskan dalam enakmen ini perlu diikuti oleh orang Islam. Jadinya orang Islam ini tidak dibenarkan untuk memusnahkan atau mencemarkan rumah ibadat lain. Okey. Berdasarkan perkara 11, iaitu dalam enakmen negeri Kelantan ni, iaitu pada bahagian pertama,
iaitu mana-mana orang yang memusnahkan, merosakkan atau mencemarkan mana-mana tempat ibadat orang Islam atau apa-apa kelengkapannya dengan niat menghina atau mempersedakan agama Islam adalah melakukan suatu kesalahan, dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi RM3,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya. Okey, itu perkara yang pertama. Perkara yang kedua, mana-mana orang yang memusnahkan, merosakkan atau mencemarkan mana-mana tempat ibadat orang bukan Islam. Jadi orang Islam kan? Ni orang bukan Islam yang diiktiraf di sisi undang-undang atau apa-apa kelengkapannya dengan niat menghina atau mempersedakan agama orang bukan Islam adalah melakukan suatu kesalahan, dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi RM3,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya. Okey, yang ketiga. Yang ketiga pula. Ni. Jika mahkamah telah mensabitkan mana-mana orang atau suatu kesalahan, mahkamah jika dia berpuas hati sebagai tambahan kepada apa-apa hukuman yang ditentukan bagi kesalahan itu, boleh memerintahkan untuk dibayar ganti rugi yang wajar atau perintah, apa-apa perintah yang wajar. Maksudnya di sini Enactment Kelantan telah memutuskan siapa-siapa yang menghina, iaitu dengan kata mencemarkan atau memusnahkan rumah ibadat, tak kira lah orang Islam ataupun orang bukan Islam, maka dikenakan tindakan. Okey, maksudnya sudah termaktub. Okey, macam tu. Okey. Oh, jadinya sebenarnya segala enactment ini sudah pun ditulis ataupun termaktub dalam satu enactment yang cukup lengkap. Tetapi apa sebenarnya tujuan ni elemen cabar itu kita pindah pula kepada saudara Bidin kita. Jadi saudara Bidin, seperti mana yang telah diterangkan oleh saudara Adam tadi berkaitan dengan enactment cukup panjang lebar, membaca satu persatu enactment yang cukup lengkap sebenarnya. Jadi sepatutnya apabila enactment ini telah pun lengkap ditulis dan termaktub, orang Islam hanya perlu ikut. Tetapi mengapa ni Elin mencabar perkara tersebut? Jadi saya rasa saudara Bidin ada jawapannya. Hai teman-teman sekalian, kembali lagi dalam rancangan Masuk Sekejap. Jadi ayo kita teruskan perbincangan dan perbahasan daripada saudara Bidin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dalam Al-Quran Allah sebut ya ayyuhallazina amanu khulu fisilmi kafah. Maksudnya apa di sini? Allah memintakan supaya kita masuk ke dalam agama tu secara keseluruhan. Maksudnya apa? Dalam politik itu secara keseluruhan kita ambil agama Islam. Dalam bersukan itu kita secara keseluruhan ambil agama Islam. Contoh, kalau di luar dalam agama Islam, contoh bersukan kan, dari segi bersukan ni, kita contoh bersukan ni guna agama Islam, tutup aurat semua. Itulah maksudnya masuk secara agama secara keseluruhan. Kafah itu keseluruhan. Okey. Seterusnya, sebagaimana yang kita tahu, sebagaimana yang kita tahu, pada 2025 pula. Sebagaimana yang kita tahu, Ni Elin ni telah mencabar keabsahan enactment Islam ni pada 25 Mei 2022 lagi. Ya, betul. Tetapi baru dibicarakan pada baru-baru ini saja. Ya, betul. Okey, jadinya isu ini sepatutnya telah membuka mata umat Islam terhadap kebimbangan undang-undang Islam di negara kita ni lah. Ya, betul. Okey, jadinya macam mana perkara ini boleh dinukilkan, boleh diterbitkan oleh seseorang yang kita dianggap sebagai liberal ni? Ya. Okey, disebabkan ialah mereka ini tidak memandang kepada perkara yang ketiga di dalam perlembagaan persekutuan, di mana Islam ini merupakan agama yang syumul. Iaitu agama syumul yang itu merangkumi semua perkara, termasuklah hukum hakam dalam jenayah negara kita. Begitu. Oh. Berhenti dulu. Jadinya ada apa-apa tambahan lagi daripada saudara Bidin? Ada lagi. Ada lagi. Cuma poin tak ada ni. Oh, poin tak ada. Faham. Faham kepada penonton sekalian. Okey, ada poin tak? okey. Teruskan. Kau tanya. Bukan. Tak, maksudnya tambah sini. Stop kan? Okey. Ambil poin yang Sam punya. Stop kan? Stop. Jalan je. Ni masa pause lah. Pause nanti sambung je lah. Pause. Kau tak ada pause lah? Boleh. Sebagaimana yang kita tahu, Ni Elin ni telah mencabar enactment Mahkamah Syariah ni pada 25 Mei 2022 lagi. Betul. Jadinya
tapi dapat dibicarakan pada baru-baru ini saja. Okey, jadinya hal ini sepatutnya telah membuka mata umat Islam supaya membetulkan undang-undang tertinggi, Parlimen Persekutuan dan undang-undang lainnya. Okey, jadinya hal ini macam mana NIL ini dapat menukilkan dan dapat orang cakap melawan enakmen syariah ini, disebabkan mereka ini merupakan orang yang liberal, tidak memandang kepada perkara ketiga lembaga persekutuan, iaitu agama Islam ini merupakan agama persekutuan dan merupakan agama yang syumul, iaitu merangkumi semua perkara, termasuklah hukum hakam jenayah syariah di negara kita sendiri. Okey, jadinya ada tambahan? Apakah implikasi sekiranya sekiranya perkara-perkara yang dicabar ni NIL ini berjaya diluluskan ataupun berjaya mendapat kejayaan di pihak ni? Soalan yang menarik. Okey, jadinya apabila isu ini berjaya untuk dilawan, maksudnya berjaya untuk berjaya untuk dimanipulasi. Dimanipulasi, okey, berjaya untuk dicabar. Okey, maksudnya akan menggugat institusi enakmen yang lain. Contoh seperti apa? Seks dengan mayat, berzina, berjudi, akan menggugat enakmen lain tu. Dan seterusnya yang paling besar lagi akan menggugat mahkamah-mahkamah syariah di negara-negara lain. Seterusnya, moderator. Jadi itulah dia tadi perbahasan daripada Saudara Bidin. Dapat kita lihat apakah kesan-kesan yang akan berlaku sekiranya tuntutan NIL ini diluluskan. Jadi sebelum itu saya ingin bertanya dulu sebelum kita menamatkan podcast kita pada hari ini. Ada tambahan daripada Saudara Syafiq? Mungkin tiada tambahan daripada saya lah. Daripada Saudara Adam? Mungkin saya boleh buat kesimpulan. Ya, betul. Iaitu kita sebagai orang muda ni, sepatutnya kita ni perlu ambil tahu tentang isu ini, iaitu apabila jenayah syariah ini diganggu gugat, maksudnya Islam itu turut tergugat, kerana kita sebagai umat Islam ini kena pertahankan jenayah syariah supaya Islam ini dapat ditegakkan, insya-Allah. Insya-Allah. Itu perbahasan yang baik juga, kesimpulan yang mantap. Jadi pertanyaan terakhir daripada Saudara Bidin ada? Tak ada kesimpulan. Hanya sama kesimpulannya. Mantap. Jadi itulah dia tadi perbahasan yang cukup mantap daripada panel-panel kita yang cukup berkemampuan dan berkaliber orang katanya. Berkaliber dan sangat arif dalam bidang mereka. Jadi sebagai penutup, sebagai kita orang muda, kata Ustaz Adam kita, haruslah menjadi tiang kepada agama kita. Sekiranya kita lemah, maka agama Islam juga akan lemah. Sama-sama kita bangkit, pertahankan kepimpinan ulama. Boleh masuk dulu. Sekian daripada kami, kumpulan yang ke-34. Assalamualaikum, jumpa lagi. Masuk sekejap, jumpa lagi.